Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Marina binti Ahmad P118946 akan membentangkan tugasan individu saya di bawah subjek pengurusan perubahan pendidikan di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah. Berikut adalah isi kandungan bagi pembentangan saya. Yang pertama, tajuk. Kedua, abstrak. Ketiga, pengenalan. Keempat, teori. Kelima, model. Keenam, kajian literatur. Ketujuh, dapatan kajian berdasarkan dua artikel pilihan. Kelapan, perbincangan berdasarkan dua artikel pilihan. Kesembilan, isu-isu pendidikan di Malaysia berkaitan perubahan. Ke-10, implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Ke-11, kesimpulan, dan yang ke-12 yang terakhir adalah rujukan. Tajuk kertas konsep saya adalah Perubahan ke arah amalan kepimpinan distributif guru besar dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah. Tajuk ini telah terbina daripada dua artikel pilihan. Artikel yang pertama, The Relationship Between Distributed Leadership and Teacher Commitment to Change, The Mediating Roles of Professional Learning Communities and Job Satisfaction, yang telah dikaji oleh sekumpulan pekaji daripada Seoul National University, Seoul, Korea pada tahun 2022. Manakala tajuk yang kedua adalah Distributed Leadership and Teachers' Effective Commitment to Change in Malaysian Primary Schools, The Contextual Influence of Gender and Teaching Experience, oleh sekumpulan pengkaji daripada University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2021. Berikut adalah abstrak kepada kertas konsep saya. Kertas konsep ini bertujuan untuk melihat perubahan ke arah amalan kepimpinan distributif guru besar dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah. Kepimpinan distributif guru besar merupakan kerja berpasukan antara pemimpin dan guru di sekolah. Maka, kepimpinan ini merujuk kepada kerjasama dan tindakan pemimpin dalam mengagihkan tugas dan berkongsi kuasa dengan guru-gurunya. Kepimpinan distributif guru besar mempunyai hubung kait dalam membentuk dan meningkatkan komitmen guru terhadap sekolah. Perubahan ke arah amalan kepimpinan distributif dalam kalangan guru besar berupaya meningkatkan ketiga-tiga komponen komitmen guru iaitu afektif, berterusan dan normatif. Kepimpinan distributif digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dalam anjakan kelima. Bagi memenuhi hasrat tersebut, KPM melalui Institut Aminuddin Baki berperanan merancang dan mengelola aktiviti yang sesuai dan membentuk satu kurikulum yang memanfaatkan guru besar agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya dalam mentadbir sesebuah sekolah. Pemimpin yang menjaga keperluan guru-guru ini boleh melahirkan perasaan dihargai dan seterusnya meningkatkan komitmen dalam kalangan guru, seterusnya berupaya melonjakkan kecemerlangan sekolah. Berikut adalah pengenalan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 berhasrat untuk menempatkan kepimpinan yang berkualiti di sekolah. Fokus utama PPPM adalah untuk membentuk pemimpin sekolah yang mahir dan kompeten dalam bidang kepimpinan, menurut Said Abdullah pada tahun 2020. Pada peringkat sekolah, pemimpin merupakan individu yang asas dalam merancang dan mengurus segala tugas yang berkaitan dengan sekolah. Lanjutan itu, PPPM juga menekankan semua sekolah di Malaysia disarankan untuk berubah daripada kepimpinan tradisional ke arah kepimpinan distributif guru besar seperti yang dinyatakan oleh Azizul Assi dan Muhammad Yusof pada tahun 2018. Menurut Jambo dan Honde pula pada tahun 2020 dalam kajiannya menyatakan bahawa pemimpin sekolah yang mengamalkan gaya kepimpinan distributif dapat melibatkan guru-guru dalam pengurusan sekolah. Kepimpinan distributif dan komitmen guru mempunyai hubungan yang signifikan, terutama dalam dimensi penetapan visi, misi dan matlamat organisasi adalah sangat kerap dipraktikkan seperti yang dinyatakan oleh Jamil dan Don pada tahun 2017 dalam kajian mereka. Maka, ia membantu untuk menjana idea baharu atau membuat inovasi dalam pengurusan sekolah.
Ini juga mendorong untuk meningkatkan produktiviti iaitu prestasi sekolah menurut Trammell pada tahun 2016. Perubahan yang berlaku dalam organisasi menuntut kepimpinan realistik dan mampan. Menurut Khalid, Tai Jamal, Suryani dan Daljit pada tahun 2020, amalan kepimpinan distributif adalah perkongsian kepimpinan yang diamalkan secara meluas dan memudahkan pengoperasian organisasi sekolah. Oleh yang demikian, apabila wujudnya semangat dan komitmen tinggi dalam kalangan guru, ia mempengaruhi kualiti sekolah dan akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di negara. Berikut adalah teori yang menjadi rujukan kepada kertas konsep saya. Teori yang dimaksudkan adalah teori perubahan Kurt Lewin yang telah diasaskan oleh Kurt Lewin pada tahun 1951. Terdapat 3 fasa di bawah teori perubahan Kurt Lewin. Fasa yang pertama adalah fasa pencairan, iaitu unfreezing. Di bawah fasa ini, merancang persediaan berubah untuk menyediakan diri dan warga sekolah untuk berubah daripada zon selesa. Fasa yang kedua adalah fasa perubahan, iaitu change, memberi sokongan dan keyakinan kepada guru-guru supaya terus melaksanakan perubahan. Fasa yang terakhir, fasa yang ketiga, iaitu fasa pembekuan kembali, refreezing, mengurus perubahan baharu supaya perubahan dapat diterima dan mengelakkan guru kembali ke fasa sebelum berubah. Apabila seorang pemimpin merujuk kepada teori perubahan Kurt Lewin, nescaya perubahan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Di paparan adalah model perubahan Kotter yang telah diasaskan oleh John Kotter pada tahun 1995 yang telah menjadi model rujukan kepada kertas konsep saya. Di dalam model perubahan Kotter terdapat 8 langkah untuk perubahan. Yang pertama adalah mewujudkan kesegeraan atau kesedaran untuk berubah dalam organisasi. Yang kedua, membentuk satu pasukan yang kuat. Yang ketiga, membina visi. Yang keempat, menyampai atau menyebarkan visi perubahan. Yang kelima, menurunkan kuasa kepada warga sekolah. Yang keenam, membentuk kejayaan jangka pendek. Yang ketujuh, mengukuhkan penambahbaikan. Yang kelapan, membudayakan perubahan. Model perubahan John Kotter telah menjadi rujukan kepada perubahan kepimpinan distributif dalam kalangan pemimpin, iaitu guru besar di sekolah rendah. Berikut adalah kajian literatur bagi kertas konsep saya. Menurut Ahmad dan Hamid pada tahun 2021, kepimpinan distributif guru besar adalah konsep kerjasama dan pengagihan tugas kepada orang bawahannya. Konsep kepimpinan ini memudahkan guru besar sebagai pemimpin sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab dengan lebih terancang dan berkesan. Sesebuah sekolah tidak berjaya tanpa sokongan daripada guru kerana komitmen guru yang mempengaruhi pencapaian sesebuah sekolah, menurut Makrufi dan Anam pada tahun 2019. Pada tahun 2018, menurut kajian Veres dan Gavelli pula, komitmen organisasi boleh dibagikan kepada 3 dimensi, iaitu komitmen efektif, komitmen berterusan dan komitmen normatif. Ketiga-tiga dimensi ini memainkan peranan utama dalam meningkatkan penlibatan guru terhadap organisasi. Menurut Muhammad Ali dan Yang Gaya pada tahun 2015 dalam kajiannya yang bertajuk Distributed Leadership and Empowerment Influence on Teachers' Organizational Commitment, membuktikan kepimpinan distributif guru besar dan komitmen guru besar berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian ini menyatakan bahawa kepimpinan distributif dan komitmen guru mempunyai hubungan yang signifikan, terutama dalam dimensi penetapan visi, misi dan matlamat organisasi, dan ianya paling kerap dipraktikkan. Berikut adalah dapatan kajian berdasarkan 2 artikel rujukan. Dapatan kajian daripada artikel yang pertama mendapati PLC atau Professional Learning Communities adalah perantara antara komitmen kepimpinan dan guru terhadap perubahan. Kepimpinan distributif dijangka mempunyai kesan positif terhadap pembangunan PLC dengan memupuk budaya kerjasama dan memperkasakan dan meningkatkan komitmen guru untuk mengambil lebih banyak tanggungjawab bersama dalam pengurusan sekolah. Manakala dapatan kajian bagi artikel yang kedua pula menunjukkan bahawa guru-guru komited jika mereka percaya bahawa sekolah mereka dipimpin oleh pemimpin
yang mengamalkan keterbukaan, kepercayaan bersama, perpaduan kumpulan, komunikasi terbuka dan peranan yang jelas di kalangan pemimpin dan guru. Berikut pula di paparan adalah perbincangan berdasarkan dua artikel rujukan. Daripada artikel yang pertama, perubahan dalam amalan kepimpinan kepada yang bersifat pengagihan kuasa dan tugas dalam kalangan guru dan pemimpin di sekolah berupaya membentuk satu persekitaran komuniti pembelajaran yang lebih berkesan. Pemimpin juga perlu belajar mewakilkan secara efektif dan memperkasakan serta menyokong guru untuk lebih banyak bertanggungjawab kerana ia akan menggalakkan komitmen guru terhadap perubahan yang seterusnya akan memberi kesan positif terhadap prestasi akademik pelajar mereka. Bagi artikel yang kedua pula, guru tanpa mengambil kira faktor jantina atau pengalaman mengajar lebih memberikan komitmen yang tinggi kepada pemimpin sekolah yang bersedia untuk berubah dalam amalan kepimpinannya. Perubahan ke arah amalan kepimpinan distributif juga berupaya membawa perubahan kepada komitmen kerja guru. Berikut di paparan adalah isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan. Isu yang pertama adalah komitmen pemimpin terhadap perubahan. Peranan pemimpin bukan sekadar menjadi pemimpin instruksional, malah pemimpin harus mengaplikasikan amalan perkongsian tugas dengan ahli organisasi bagi kecemerlangan organisasi. Amalan perkongsian tugas ini dikenali sebagai kepimpinan distributif, seperti yang dinyatakan oleh Semenkoglu et al. Pada tahun 2020. Isu yang kedua pula adalah isu kekurangan infrastruktur untuk menyokong perubahan. Pemimpin sekolah haruslah bersedia dan lebih proaktif untuk melihat keupayaan sekolah untuk melaksanakan perubahan. Pemimpin yang peka akan mengambil tindakan agresif bagi meningkatkan prasarana sedia ada. Ini dinyatakan oleh Rosalina dan Muhammad Izam pada tahun 2015. Isu yang ketiga pula adalah pemimpin dibelenggu perubahan polisi yang terlalu cepat. Menurut Dr. Sahul HM pada tahun 2022, perubahan politik yang berlaku di dalam lanskap pentadbiran negara telah mempengaruhi dasar serta polisi pendidikan semasa yang baru sahaja memasuki fasa-fasa pelaksanaan. Sistem pendidikan negara adalah produk daripada tindakan dan kemahuan sistem politik yang boleh menentukan bentuk kurikulum yang diinginkan. Beralih pula kepada implikasi perubahan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Implikasi terhadap dasar. Ianya memberi mesej kepada KPM bahawa perubahan ke arah amalan kepimpinan distributif memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pemimpin. Selaras dengan anjakan kelima PPPM 2013-2025 untuk menempatkan kepimpinan berkualiti dan berprestasi tinggi di sekolah. Dari sudut latihan pula, KPM melalui Institut Aminuddin Baki boleh merancang modul atau program kepimpinan yang bersesuaian kepada pemimpin sekolah maupun pemimpin pertengahan tentang amalan kepimpinan distributif. Dari sudut amalan pula, amalan kepimpinan distributif telah mempengaruhi guru-guru menerima hala tuju sekolah dan komited untuk mencapainya. Pemimpin sekolah perlu terus ke arah melaksanakan perubahan dalam dimensi amalan kepimpinan supaya membantu para guru mencapai tahap komitmen yang lebih tinggi. Seterusnya, bahagian terakhir bagi kertas konsep saya adalah kesimpulan. Bagi mencapai aspirasi, pihak KPM melalui pelan pendidikan yang telah dirangka dengan begitu teliti, seharusnya praktis kepimpinan distributif ini dijadikan satu platform yang kukuh untuk diamalkan secara meluas di setiap sekolah. Ini sekaligus akan menjadikan PPPM 2013-2025 menjadi realiti melalui anjakan kelimanya, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Kepimpinan distributif ini haruslah diberikan ruang yang secukupnya kepada guru untuk memimpin sekolah bersama barisan kepimpinan pengurusan sekolah bagi menjayakan visi sekolah yang selari dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia. Justru perubahan ke arah amalan kepimpinan distributif dalam kalangan pemimpin di sekolah secara efektif telah terbukti mempunyai hubungan signifikan dengan peningkatan komitmen dalam kalangan guru. Berikut adalah sebahagian daripada rujukan kepada kertas konsep saya. Berikut adalah sebahagian daripada sambungan kepada rujukan kertas konsep saya. Sekian, terima kasih.